So Nabi tengok muka orang dan cara bercakap kita faham dah. Cara bercakap tu, cara masuk dalam bakul tu. Kita tengok psikologi Nabi tu. Dia tak terjatuh orang tu, tak naik orang tu, tak kipah pun kata tak apalah kalau sekiranya Bilal nanti dia uzur ke, dia sakit ke, dia tak boleh buat ke, dia nak pencin ke apa semua, aku panggil kamu. Dia kata, Rasulullah, kalau tunggu tu lambat sangat. Tuan bagilah saya nak buat ini kerana Allah ni. Sebab Nabi diam tak jawab. Dia kata, berilah kepada saya sebulan saja. Lepas sebulan, bila semua mula. Tak apalah, kita balik. Nanti kalau saya nak panggil, kalau saya nak, nanti saya panggil kamu. Balik dulu. Dia tahu Nabi tak bagi. Ya Rasulullah, berilah peluang kepada saya seminggu saja. Saya azan seminggu, saya nak berhenti. Lepas tu, tuan tengok nanti. Tak apalah, baliklah. Nanti saya panggil. Dia tak berhenti. So Nabi tak bagi. Berilah kepada saya sehari cukup. 5 kali azan. Itulah saya kata, tak apalah, kamu baliklah. Mungkin saya panggil nanti lah. Tak berhenti. Berilah sekali sudah. Pagi besok. Ya benar kawan. Nabi bila kata bagilah sekali sudah. Nabi tahu dah, tapi nak abad kat kita ni. Dia kata, mana Bilal tadi? Panggil Bilal. Bilal, tuan-tuan sekalian, saudara kita ini dia menawar diri dia nak minta azan sekali saja. Maka saya bagilah sekali dia, pagi besok. Bilal, besok kamu cuti. Bilal, Alhamdulillah, tak rasa kecil hati, tak berasa apa semua. Sama Nabi kata, bagi besok sekali. Pagi besok, tuan-tuan sekalian, seluruh penduduk Madinah itu terpegun mendengar suatu suara yang dilaungkan azan, suara yang cukup merdu, lagu yang cukup syahdu, kalah lagu Ning Bai Turang. Orang muda-muda arti lagi. Lagu sedap, napas panjang, merdu, sebagainya. Orang, siapa azan begini? Bila sakit kan? Tak, bila ada tapi kau minta azan sekali. Suka. Nabi semayang subuh. Selesai semayang subuh. Orang ramai cakap. Kita setelah subuh lah. Tapi Nabi cakap ada hukum hari kurang sampai. Cakap. Dia Nabi, tuan tahu lah dia semayang subuh pun dia baca panjang. Subuh ialah satu waktu yang Nabi baca, banyak yang baca surah Qaf, dia baca Sabbihis, Al-Ata, dia baca waktu Waqi'ah, sabar. Dia baca panjang-panjang lah. Pacang ada panjang, lepas tu ada sampailah nak pagi. Tuan-tuan, sampai menjelang matahari nak naik pagi tu dah. Tiba-tiba orang dengar daripada luar bunyi Assalamualaikum, suara yang orang tak pernah dengar. Kecenggang tengok. Masuk laki-laki seorang tinggi, putih, orang tahu dah. Inilah yang saya datang, ini Jibril. Beri jalan. Dia masuk. Sampai depan Muhammad. Dia tanya, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, hal ahlul ardi yusalluna subh? Adakah pagi ini penduduk dunia, penduduk di Madinah ini telah sembahyang subuh? Itu soalan. Faqala, Nabi jawab, Sallaina, kami sudah sembahyang subuh. Dia kata, Atusalluna wa lam ta'zanuna? Kamu semua pagi sembahyang subuh dengan tak pakai azan? Nabi kata,
Laqad azan. Pagi ini telah pun kami azan. Dan pada kami azan pagi ini orang semua kata azan yang paling baik. Dia kata, kalau kamu azan, mengapa suara azan pada pagi ini tak siapa pun al-mala'il a'la dengar? Semua kami tak dengar apa pun. Setiap pagi kami dengar suara azan itu. Kami kenal suara azan, kami turun kerana azan memanggil kami turun. Pagi tak dengar apa pun. Ketahuilah orang kesemua dan tahulah Nabi dan tahulah orang itu mengatakan bahawasanya kalau azan itu dibuatkan kerana nak nama sahaja, nak bagi orang puji sahaja, lagu sedap, suara sedap dan sebagainya, tak ikhlas kepada Allah, tak sampai ke atas, tak sampai ke Lauh Mahfuz, al-mala'il a'la tak dengar pun, tak dengar langsung. Itulah sebabnya daripada mula kau tu nak azan pun dia kata tak payah. Lebih hang gede. Tidak sebulan tak payah. Seminggu tak payah. Sehari. Fahamlah. Aku tahu dah kamu ni. Ini mengatakan bahawasanya kalau hati tak betul kepada Allah, kuat banyak mana pun tak sampai. Itu yang kena sebabkan macam sekarang. Hatta baca Quran pun. Orang dulu dia baca Quran, dia nak kepada pahala. Sekarang setengah-setengah orang, dia baca Quran, dia nak kepada piala. Tengok suara. Tengok suara. Itu tadi Bilal. Arti itu tak sedap sangat pun sedap lah. Tak sedap sangat pun. Tapi ikhlas kerana Allah. Masya Allah. Suara didengar sampai al-mala'il a'la. Malaikat semua turun setiap pagi. Turun setiap pagi turun. Dengar suara azan tu. Dengar jelas rasa. Kalau keluar daripada hati. Kalau keluar daripada riak dan sebagainya tak dengar. Macam tak azan. Pahala pun tak ada pun tu yang allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Buat kebaikan nak orang puji sahaja, nak mencegah orang melakukan kebaikan dan sebagainya, dia menjadi neraka wil kepada orang itu. Tengok contoh yang kedua kecil sahaja itu besar sangat pengajaran kepada saya. Satu hari selepas Nabi mengajar malam kepada sahabat-sahabat di masjid, Nabi baca hadis pendek. Dia kata, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Pendek. Bukan daripada golongan aku, Nabi kata. Orang yang tidak tahu nak menghormati orang-orang yang lebih tua daripadanya. Dan orang yang tidak mengasihani orang yang lebih muda daripadanya. Orang tua mengasihani orang muda. Bimbing mereka, ajar mereka, tegur mereka. Orang muda pula menghormati orang tua-tua. Jangan buat perkara orang tua bagi marah. Dengar nasihat mereka dan sebagainya. Mendengar itu, pendek saja. Bakar balik. Sahabat balik. Pagi besok, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia keluar daripada rumah dia pagi itu nak pergi ke masjid. Pagilah subuh. Lorong rumah Abu Bakar tuju ke masjid ada lorong sempit. Dia pun agak terlambat pagi tu. Maknanya terlambat kan orang dekat azan dah. Tapi bila latih keluar ke lorong masjid itu, ada orang tua seorang yang pakai tungkat, berjalan lambat itu. Gelap pagi lah, bukan ada lampu macam kita zaman itu. Sebab Nabi mengajar malam tadi, bukan daripada golongan aku orang yang tidak tahu nak menghormati orang yang tua daripada kamu. Bahkan nampak dia pakai tungkat. Bahkan muda lagi ketika itu. Ketika dia bau-bau 50-an tahun. Muda. Maka nak menghormati orang itu, maka terpaksa ikut belakang orang itu dan tolong pimpin dia. Dengan tungkat tolong pimpin dia.
Sekali lambat, Allah, hati dia nak suruh cepat pun dia uzur. Tapi nak semayang lambat ni dah azan dah. Orang ni pun lambat juga. Allah, dia kata, macam mana ni, aku dah nak tinggal orang tua ni, nanti Nabi tak masuk aku daripada orang yang Nabi mengaku umat dia, orang yang tak menghormati orang tua ni, Nabi tak mengaku umat, kata bahasa sekarang ini, tak mau dia, kena hormat dulu orang tua ni, hormat juga. Tapi bila sampai tepi dengan masjid, orang tua ni tak pergi sembahyang subuh rupanya. Allah, aku ni nanya ni. Tanya dia, bahasa kita kata pakcik, kenapa mengelencong ke lain sedangkan Nabi dah takbir itu, tak sembahyang masjid, sembahyang subuh kah? Dia kata, wa kaifa usalli wa ana yahudi? Nak sembahyang buat apa aku Yahudi? La ilaha illallah, Yahudi rupanya. Tapi tak apa, lepas kerja ke masjid, Nabi sudah pun habis baca ayat, Nabi sudah Allahu Akbar, rukuk. Abu Bakar sempat di belakang sudah Allahu Akbar, rukuk, tapi Allahu Akbar saya masa rukuk dia baca apa? Alhamdulillah. Aku puji Allah kerana sempat juga aku dengan Nabi. Kerana dia seorang yang tak pernah sekali pun menjadi seorang yang masbuk semayang sama Nabi. Dia orang muafiq biasa. Tapi sempat juga tak sama. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tiba-tiba. Sebelum itu tuan-tuan, semayang, semua gerak semayang, tunduk, Allahu Akbar, rukuk. Bangun pun Allahu Akbar. Tunduk pula, semua Allahu Akbar. Daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunduk Allahu Akbar sampai habis. Pada pagi itu sahaja, bila Nabi bangun pada sembahyang pagi itu, lepas Allah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Habis sembahyang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, selama ini kita bersembahyang, kita bangun rukuk itu Allahu Akbar. Mengapa pagi ini tukar kepada Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Nabi kata, tadi kita tengah semayang tadi ini, ada seorang hamba Allah di kalangan kita ini. Dia telah nak menghayati sangat hadis aku. Dia Jibril bisik dekat Nabi dah. Ada seorang hamba Allah, hamba kamu ini datang masjid tadi kerana tak mau langgar perintah kamu, pimpin seorang yang Yahudi pula kebetulan. Hati dia nak sangat semayang dengan Nabi sampai juga. Ya Allah, dia puji Allah pada ketika itu. Alhamdulillah. Allah balas terus. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang pujinya. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami, kepadamu lah kami puji. Daripada seorang hamba yang puji Allah dengan hati yang begitu taat, khusyuk kepada Allah, sampai hari ini Allah rakamkan Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar itu. Kalau suara hati yang maksud saya tadi, kalau Bilal tadi mengazankan daripada hatinya yang benar-benar ikhlas kepada Allah, tak baik sangat orang tak puji pun tak apa, Allah puji. Sampai namanya sampai sekarang pun tak kena mengena ni. Masjid ni ada Tok Bilal ada. Nama ni bukan Bilal. Mungkin nama dia Muhammad, nama Husin, nama Harun, tapi bagi Tok Bilal. Orang Kedah ni semua lam suka dengan ya. Kapal. Bilal. Tapi yang Bilal sungguh tu, Bilal sungguh tu lah yang bertahan anak cepat. Itu Bilal, bukan Tok Bilal. Tok Bilal masjid. Nak mengatakan sebaik-baik amal ini, keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua gerak kerja, kecil pun tak apa, tapi ikhlas kepada Allah menjadi punca kepada kejayaan sebenarnya. Ada satu kisah lagi nak cerita.
Di zaman kerajaan Sultan Qas, zaman kerajaan Mongol dulu, ada sebuah masjid di pinggir Baghdad lah. Ada sebuah masjid di pinggir Baghdad yang didirikan atas usaha orang ramai macam kita buat. Alhamdulillah. Siap masjid. Sultan Qas memerintahkan orang kampung itu supaya nama masjid itu bubuh nama aku. Masjid Sultan Qas Al-Fazat. Orang ramai ni pun sudah sokeh suruh, tak cakap banyak lah. Maka ditulis depan masjid itu besar-besar, Masjid Sultan Qas. Nak dibuka rasmi beberapa hari lagi. Malam itu, satu malam, Sultan Qas ini, dia mimpi. Dia bermimpi, dia sedang berdiri depan masjid, sedang melihat masjid besar, indah, nama dia. Dia mimpi, ada makhluk yang bersayap, datang ramai-ramai, turun atas masjid, turun tempat tulis, mereka pergi pahat, buang nama, suci lincin. Tiba-tiba makhluk yang pakai sayap ni memang malaikat lagi. Mimpi. Malaikat main buang nama dia, sapu buang nama dia, dia tulis nama lain. Nama itu, nama yang dia tulis masjid itu, nama yang orang ke semua tak kenal. Basiruddin. Nama yang orang ke semua tak kenal. Sultan pun tak kenal. Dia terperanjat kerana namanya dibuang, lalu tulis nama baru, nama Basiruddin, dan ditunjuk kepada dia. Mana kalau kamu nak pakai nama masjid, pakai nama ni. Dia pakai nama kamu. Makhluk itu pun hilang, dia pun jaga. Dia panggil ulama semua, tanya fatwa tentang mimpi dia. Memanglah mimpi ada yang benar, ada yang... Ulama bersepakat mengatakan bahawasanya nama tuanku tak ditaruh. Jika taruh juga, jika taruh nama Basiruddin. Dia kata, kenapa? Ulama kata, nak tahu kenapa, cari orang tu. Siapa yang ada dalam negeri kita yang nama Basiruddin. Carilah. Sultan suruh. Cari, tak berjumpa. Dia kata, habislah kesemua kamu cari. Dia kata, kesemua di kalangan orang-orang yang penderma, dermawan, cari nama list orang yang derma, semua tak nama tu. Di pasar kami cari dah. Yang kami tak cari pun peminta sedekah. Tak cari. Ringkas cerita. Akhirnya berjumpalah orang tu, nama Basiruddin itu, seorang peminta sedekah kadang-kadang. Tapi pekerja yang cukup gigih bekerja, duduknya rumahnya robek di belakang masjid. Panggil dia, interview, tanya, apa kerja kamu? Saya bekerja, ambil upah itu, ambil upah ini dan sebagainya. Bila ambil upah tak dapat duit juga, minta sedekah untuk keperluan. So, orang tanya, apa sumbangan kamu kepada masjid ini waktu orang kerja derma? Dia kata, waktu orang kerja derma saya ada, tapi saya nak bagi apa? Bulu rumah ada. Tak ada. Tapi kenapa pula Sultan bermimpi nama kamu ni, nama seorang sahaja dalam dunia ni, nama Basiruddin ini, kamulah yang dicadangkan, tulis nama kamu di masjid pasal apa? Mana aku tahu. Apa yang kamu buat kerja masjid ni? Tak buat apa? Derma tak bagi duit tak? Gotong royong? Saya tak pergi. Saya pergi miufah. Fikir. Oh, dia kata, kalau ada pun yang saya buat masjid ni, dia kata,
Bila saya keluar, setiap kali keluar pagi tepi masjid, kalau ada bata masjid yang tercampak tengah jalan, saya takut dia orang pijak ke pecah ke rugi, saya ambil letak dalam balik. Orang buat apa nama ni, simen yang tumpah-tumpah, saya kerja saya balik petang-petang, saya ambil simen itu, taruh dalam balik. Rupanya semua orang yang bekerja di masjid itu sampai siap selama ini, yang sultan nak nama saja, tak pernah buat kerja apa pun. Yang si fulan pula buat kan nak ini, nak ini, nak ini. Semua orang buat, tak ada orang yang buat ikhlas macam ikhlas tidak sedekah ini. Dia ambil letak, walaupun sebiji bata dia buat, tapi bukan kerana nak puji orang, bukan nak terima kasih, bukan pasal bintang, bukan pasal apa. Pasal tak mau bagi bata rosak, sebiji bata saya simpan dalam. Tak mau bagi rosak. Daripada rosak saja dia yang selamatkan, seolah-olahnya yang paling baik sekali bekerja di masjid itu, orang ini, Basiruddin, dialah yang paling baik sekali, walaupun orang caci dia. Rupanya, itu dia sumbangan yang Nabi ajar Bilal tadi, yang Nabi ajar sahabat tadi, walaupun sedikit kita buat tapi kerana Allah, itulah yang akan dijadikan sebagai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Diberitahu kepada kita lagi, dikatakan, kamu wahai insan sekalian tidak diarahkan, tidak diperintahkan, tak disuruhkan kamu untuk menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, bekerja kerana Allah, melainkan kalau kamu mukhlishina lahuddin, kamu ikhlas kerana Allah. Ya. Orang suka sangat bagi sumbangan, sumbangan rumah anak yatim, sumbangan buat masjid, sumbangan